Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pada hari ini kami akan membentangkan tajuk konsep taat terhadap pemimpin mengikut perspektif Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan ke-25 insya-Allah akan membentangkan tajuk yang ke-10 iaitu konsep ketaatan terhadap pemimpin menurut perspektif Islam. Pengenalan ketaatan merupakan salah satu daripada faktor-faktor yang terpenting di dalam menentukan keberkesanan sesebuah pemerintahan. Ketaatan dan pemimpin tidak boleh dipisahkan kerana ia memerlukan di antara satu sama lain. Ketaatan kepada pemimpin merupakan suatu perkara kewajipan bagi umat selagi mana ia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai seorang pemimpin, dia tidak akan mampu untuk memimpin dengan tanpa wujudnya ketaatan dari kalangan orang yang dipimpinnya. Oleh itu, kepimpinan merupakan suatu perkara yang amat ditekankan di dalam Islam untuk melahirkan seorang pemimpin yang mampu memimpin dengan baik, adil dan saksama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Ahmad Afizuddin bin Abdul Ghani 047900. Okey, baik. Definisi taat. Di dalam Al-Quran, ketaatan secara etimologinya dinyatakan sebagai al-ta'at, di mana perkataan taat di dalam bahasa Melayu itu sendiri diambil daripada kalimah bahasa Arab tersebut. Seterusnya, perkataan taat menurut kamus Dewan bermaksud sentiasa menurut perintah sama ada Tuhan atau lain-lain, tidak mengingkari perintah, patuh sama ada kepada Allah atau kepada pesuruhnya, kuat beribadah dan soleh yang bermaksud baik. Mentaati pula diertikan sebagai berlaku taat dan patuh kepada seseorang atau sesuatu, tidak membantah akan sesuatu perkara menurut perintah, peraturan dan sebagainya. Manakala ketaatan pula adalah perihal taat kepatuhan, kesetiaan, kesungguhan hati terhadap agama dan kesolehan. Dari sudut syariat pula, istilah taat digunakan dengan pengertian yang lebih khusus, iaitu melakukan segala perintah Allah dan menghindari larangannya. Lawan daripada perkataan taat pula ialah maksiat, iaitu menderhakai Allah SWT. Okey, baik. Pandangan ulama terhadap definisi taat. Terdapat perselisihan pandangan yang wujud di antara golongan Mu'tazilah dan Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam memahami istilah ketaatan ini. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahawa ketaatan adalah melakukan sesuatu selari dengan kehendak. Manakala Ahli Sunnah wal Jamaah pula berpendapat bahawa ketaatan adalah perbuatan yang menepati perintah. Secara ringkasnya di sini dapat dikatakan bahawa ketaatan kepada Allah SWT adalah melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan perintahnya dan bukan bermaksud melaksanakan apa yang menjadi kehendak dan ketetapannya. Secara rasionalnya juga, seseorang itu tidak mengetahui apa yang dikehendaki oleh orang lain, lebih-lebih lagi kehendak Allah SWT. Di atas kepatuhan kepada perintah inilah maka seseorang itu dianggap mentaati atau menderhakai seseorang yang lain. Berdasarkan alasan kepatuhan kepada perintah inilah juga Allah menjanjikan ganjaran syurga dan balasan neraka kepada manusia di akhirat kelak. Baik, seterusnya pengajaran Al-Quran. Allah ada menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Pemimpin, apabila kaum muslimin telah menyetujui seseorang sebagai imam untuk menguruskan diri dan keduniaan mereka serta melaksanakan kewajiban kepada Allah dan umat,
maka imam mempunyai hak-hak tertentu untuk dapat melaksanakan peranan besar yang telah diserahkan oleh umat kepadanya. Di antara prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah ialah wajib taat kepada pemimpin selama ia tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah SWT. Meskipun ia berbuat zalim, kerana taat kepada pemimpin adalah salah satu bentuk taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, kerana taat kepada pemimpin merupakan perintah yang sudah ditegaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang sahih. Pemimpin adalah orang yang dipercayai oleh Allah SWT untuk memimpin dan memelihara sebahagian kecil dari hamba-Nya di dunia, maka ia harus berusaha untuk menjaga dan memeliharanya. Definisi pemimpin mengikut Kamus Dewan, pemimpin ialah orang yang memimpin, membimbing, mengetuai dan melatih. Kepimpinan pula membawa maksud gelaran yang diberikan kepada orang yang berada di tempat pemimpin, seperti pemimpin parti politik atau organisasi yang berupaya memimpin atau mengarah sesebuah kumpulan atau organisasi. Menurut pandangan sarjana barat seperti Giattari, pemimpin memberi maksud bahawa orang yang mempunyai kemahiran dan keupayaan di dalam membina orang lain, menunjuk panduan untuk mencapai matlamat dan mendorong pengikut supaya mereka melaksanakan tanggungjawab. Menurut definisi pandangan para sarjana Islam, dapat disimpulkan di sini bahawa sebagai khalifah dan imam ialah seseorang yang dilantik untuk menerajui sesuatu kepimpinan, urusan pentadbiran awam atau organisasi kemasyarakatan yang mana matlamat kepimpinan tersebut membawa kebaikan sama ada di dunia maupun di akhirat. Manakala menurut pandangan sarjana barat pula, pemimpin membawa maksud seseorang yang dilantik atau wujud dalam suatu kumpulan yang mana ia mempengaruhi orang yang dipimpinnya untuk mencapai satu matlamat bersama dan bertanggungjawab ke atas orang yang dipimpinnya. Dalil untuk kepimpinan ini adalah Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menarik tangannya dan mentaati imam, maka kelak ia akan bertemu dengan Allah tanpa punya hujah. Barang siapa mati tanpa memiliki tanggungjawab ke atas dirinya, maka ia mati seperti kematian jahiliyah. Daripada hadis tersebut dapat kita simpulkan bahawa setiap manusia adalah pemimpin dan menggalas sesuatu tanggungjawab. Yang membezakannya adalah situasi dan sesebuah institusi seseorang pemimpin itu. Sebagai contoh, dalam institusi kekeluargaan, bapa adalah seseorang pemimpin dan ketua dalam keluarga, dan bapa bertanggungjawab mencari nafkah zahir dan batin keluarga. Manakala ibu pula mempunyai tanggungjawab dalam mendidik anak-anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah, dan anak juga mempunyai tanggungjawab ke atas ibu bapa mereka untuk mereka mentaati dan berbudi terhadap kedua ibu bapa mereka sendiri. Syarat pemimpin. Syarat pemimpin mempunyai 5 syarat, iaitu yang pertama, beriman dan bertakwa. Syarat ini ada dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Maksudnya ayat Quran ini ialah Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakan kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Maksudnya di sini Allah ingin dunia ini, bumi ini dipimpin oleh orang yang beriman dan bertakwa. Seterusnya, syarat yang kedua ialah mendirikan solat, dan syarat seterusnya menunaikan zakat, amar ma'ruf nahi munkar kepada Allah, dan kembali kepada Allah atas segala urusan yang ditanggungjawabkan ke atasnya. Syarat ini ada dinyatakan dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Maksudnya iaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, nescaya mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Di sini dapat dikatakan bahawa apabila kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu taala, segala ciri-ciri, segala syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin yang unggul tersebut akan terlaksana dengan sendirinya. Sampai di situ saja pematangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Konsep ketaatan terhadap pemimpin menurut perspektif Islam. Sebagaimana yang dibahaskan bahawa pemimpin negara merupakan salah seorang yang dimaksudkan oleh perkataan ulul amri di dalam ayat 59 daripada surah An-Nisa, dan bahkan mereka adalah golongan utama yang perlu difokuskan kerana kedudukan mereka yang paling tinggi dalam pemerintahan. Mengamalkan konsep ketaatan menurut Islam terhadap golongan ini tidak boleh diabaikan kerana mereka merupakan golongan terpenting yang akan mencorakkan masyarakat. Pemerintahan mentaati atau kalimah at-ta'ah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat sebanyak 135 kalimah yang diterbitkan daripada kalimah at-ta'ah serta memerintahkan manusia untuk memberikan ketaatan. Ini menunjukkan betapa pentingnya ketaatan di dalam agama dan kehidupan seseorang Muslim. Antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya mentaati Allah dan Rasulnya sebagaimana seperti berikut. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia untuk mentaatinya dan Rasul daripada surah An-Nisa ayat 59. Yang maksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan taatilah ulul amri di kalangan kamu, yakni pemimpin. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni kembali kepada Al-Quranul Karim, dan Rasulnya, yakni daripada sunnah Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Seterusnya daripada surah Al-Ma'idah ayat 92, yang bermaksud, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Seterusnya ialah golongan yang dilarang ditaati menurut Al-Quran. Terdapat 4 golongan yang dilarang untuk ditaati menurut Al-Quran. Antaranya ialah yang pertama, Al-Muqaddibun, iaitu golongan orang-orang yang mendustakan. Di dalam Al-Quran telah menerangkan dalam surah Al-Qalam ayat 8 hingga 13, yang maksud, maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepada kamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghembur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain daripada itu yang terkenal kejahatannya. Yang kedua ialah Al-Ghafil, iaitu golongan yang lalai. Telah diterangkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 28, yang bermaksud, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keredaan daripadanya. Dan janganlah kedua matamu berpaling daripada mereka kerana mengharapkan perhiasan dunia ini.
Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Yang ketiga ialah al-kafirun dan al-munafiqun, iaitu golongan orang kafir dan munafik. Diterangkan di dalam surah Al-Imran ayat 149 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, nescaya mereka mengembalikan kamu ke belakang, yakni mengembalikan kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah. Allah lah Maha Pelindungmu dan Dialah sebaik-baik penolong. Dan yang terakhir, ahli Alkitab, iaitu golongan Yahudi dan Nasrani. Diterangkan di dalam surah Al-Imran ayat 100 yang memberi maksud, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Hafiz Sarmadha bin Syahri Zulkarnain 047626. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang tajuk yang diberikan kepada saya, iaitu hikmah taat kepada pemimpin. Okay. Antara hikmah yang pertama, jika seorang rakyat itu taat kepada pemimpin adalah di mana seorang pemimpin itu dapat menjaga agama dan syariat. Di mana jika seseorang pemimpin itu beriman kepada Allah SWT, jika dia diberikan mandat ataupun kepercayaan oleh rakyatnya, maka dia akan melaksanakan tuntutan dan syariat yang diberikan oleh Allah SWT di negara tersebut. Okey. Antara yang kedua adalah jika seorang rakyat itu juga taat dan patuh kepada pimpinannya, maka negara akan menjadi aman. Tidak berlakunya permusuhan di antara rakyat dan pemimpin, dan terbinalah sebuah negara yang harmoni lagi sejahtera. Okey, yang ketiga adalah jika rakyat itu taat kepada pemimpin juga, maka terbinalah sebuah negara majmuk yang bersatu padu walaupun pelbagai kaum, mana perpaduan dapat diwujudkan di negara tersebut. Okey, kesimpulan daripada tajuk kami ini iaitu konsep taat kepada pimpinan adalah di mana prinsip amal jemaah telah menegaskan bahawa pemimpin yang telah dilantik, biarpun ia hanya seorang hamba, adalah wajib ditaati, dipercayai ataupun diberi fiqh. Diberi fiqh maksudnya adalah diberi kepercayaan dan walak kepadanya. Okey. Yang kedua adalah memberi ketaatan adalah wajib selama mana ia tidak termasuk ke dalam perkara maksiat atau perkara yang menjerumus kepada perkara maksiat. Di mana seorang rakyat itu wajib taat atau mewalak kepada pemimpinnya jika pemimpinnya adalah orang yang melakukan suruhan Allah Ta'ala dan selagi mana dia tidak terjerumus ke dalam perkara yang maksiat. Okey. Yang terakhir adalah kita sebagai orang Islam, kita marilah mengaplikasikan konsep taat ini dalam setiap individu untuk mewujudkan negara yang aman lagi harmoni. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.